So gastro usus ni, kalau kita tengok carta ni, so nampak tak carta ni? So ini kita punya sistem penghadaman lah, bermula dari mulut, masuk ke tekak sini, esophagus, okay, then perut. So di lepas perut, dia akan masuk ke usus kecil, then masuk usus besar, dan jadi najis lah untuk penyingkiran. Okay, so kalau kita sebut pasal gastro usus ni, dia lebih kepada bahagian, kita akan lebih fokus kepada bahagian yang bawah line merah ni. Okay, kalau tengok line merah ni, mana Ustaz? Okay, so bahagian perut ke bawah lah. So kalau kita sebut gastro usus ni, kita akan fokus bahagian bawah ni. So ada perut, dan hati pun sebenarnya terlibat juga dalam gastro usus ni. Hati, empedu, dan ada pankreas, usus kecil kita, usus besar, dan sebelum disingkirkan. Okay, so sebenarnya pankreas kita pun ada peranan dalam kita punya gastro usus. Dia bukan semata-mata, kalau biasa pankreas ni kita kaitkan dengan diabetes kan, tapi actually dia ada juga peranan dalam penghadaman juga. Okay, termasuklah hati dan empedu. So kita akan fokus kat bahagian bawah ni lah, bahagian bawah line merah ni. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok sistem ni daripada atas, daripada mulut sistem penghadaman ni daripada mulut sebenarnya, kita start makan ni je kan, dia dah main peranan yang penting. Maksudnya cara kita kunyah makanan itu kalau kita makan, kita kena kunyah betul-betul. Sebab bila kita makan terlalu gelojoh atau tak gigit betul-betul makanan tu dia boleh jadi satu kat situ, satu step, satu proses pencernaan dah terganggu tau dalam mulut kita, elio semua kan. Nampak ada kelenjar elio kat sini kan. So actually tugas mulut ni memang untuk betul-betul hancurkan makanan tau sebelum kita telan. Itu penting untuk kita makan perlahan-lahan dan pastikan makanan kita tu dihancurkan dengan baiklah sebelum telan. Sebab kalau kat mulut tu kita dah salah makan, bila masuk perut, dia start ada masalah lain pula. Okay? So kalau kita makan pakai tangan sebenarnya, itu yang terbaik lah sebab tangan kita sebenarnya sunnah pun semua makan pakai tangan sebab tangan kita actually ada enzim tau. So bila kita sebelum masuk mulut tu, dah start pencernaan pada makanan tu sebenarnya. So bila kita makan, so dia lebih mudah lah untuk kita nak digest kat mulut pula. So kita kunyah, make sure betul-betul kunyah, janganlah telan seketul-ketul kan. Supaya bila masuk perut, dia tak membebankan perut. Kalau kita makan tak kunyah katakan daging ke apa yang benda-benda yang besar kita tak telan dia tak telan pula, tak gigit betul-betul. Bila dia masuk perut kita dia kerja dia berat lah sikit, dia nak mencerna daging tu. Tapi kalau kita dah kunyah betul-betul dekat mulut, kita masuk dalam perut, so perut kita dia just perut kita ni macam blender tau. So apa-apa masuk dia akan blend. Tapi kita taklah bermaksud kita tak payah gigit betul-betul, tapi penting untuk kita gigit tu supaya bila masuk perut tu dia tak bagi kerja yang banyak pada perut kita. So bila perut kita penat, kerja banyak, so itu akan efek pada dia punya kesihatan lah. Okay, so make sure makan betul-betul supaya masuk perut kita boleh blend, and then perut kita hancurkan dan cerna apa yang patut sebelum dia lepaskan kepada usus kecil. Okay. So kalau tengok sini kita fokus yang bahagian bawah ni. Okay, so nampak ni, kalau tengok kat sini perut ni, kita tengok bahagian perut dulu. So perut kita kerja dia disimpan few hours, dicerna. Lepas tu kalau ada kuman, sepatutnya perut yang sihat, dia akan bunuh kuman sekali lah kalau dalam makanan kita tu ada kuman. Dan juga di perut dia sebenarnya dia ada dia punya asid, dia ada dia punya dinding yang banyak lapisan semua. Tugas dia sebenarnya dia tak akan fokus untuk perut kita bukan tempat untuk serap nutrisi tau. Dia lebih untuk just betul-betul bagi hancur. Lepas tu hancur kan dia ada asid semua kan. Dia bukan fokus untuk serapan nutrisi. Okay, so itu kerja dekat perut kita lah. So makanan kita akan duduk beberapa jam kat perut kita untuk pastikan dia jadi macam air semua kan, blend. Then bila dah selesai dia punya kerja kat situ, dia akan masuk ke dalam kita punya usus kecil ni. Okay, lepas perut dia akan masuk usus kecil. So kat usus kecil sebenarnya tempat penyerapan berlaku.
Okey, so penyerapan nutrisi banyak berlaku di usus kecil. Nutrisi, air. Okey, so dia akan banyak berlaku dekat kita punya usus kecil. Usus kecil kita panjang kan? So sepanjang usus kecil tu ada banyak jari-jari halus dekat dinding usus kecil. So tugas dia memang untuk absorb nutrisi. Okey, ini kalau usus kecil kita sihat lah. Memang kerja dia untuk betul-betul absorb nutrisi. Kat sini tempat dia. Bukan dekat perut, bukan dekat usus besar untuk absorb nutrisi, dekat usus kecil. Nampak? Okey, so selain tu kita tengok sini apa pasal kita punya hati pula penting dalam pencernaan ni, dalam kita punya gastro-usus So first, hati pun terlibat dalam pencernaan makanan juga. Okey. Lepas tu dia lagi satu kerja dia ialah menapis dan detoksifikasi makanan tercerna daripada dalam usus kita. Okey, so apa-apa yang kita makan, kalau ada benda-benda macam toksin ke, so hati kita dia akan tapis dan dia akan pastikan benda-benda tu tak beracun lah kepada badan. Okey, dia akan tapis, dia akan check apa yang kita makan. So kalau kita macam ubatan atau kita ada makan apa-apa yang macam bahan kimia so hati kita akan tapis, dia akan detox. Dia akan tapis, dia akan detox. So itu kalau kita banyak makan benda-benda yang ada sintetik punya sumber colouring, preserve, warna semua kan. So yang akan terbeban ialah hati kita. Itu yang kalau kita makan ubatan pun lama-lama yang akan terbeban hati kita. Sebab benda-benda ni ada unsur sintetik. So bila sintetik ni dia tak semula jadi kan. So dia jadi beban pada badan kita. Yang first dia akan bebankan hati kita. So hati kita memang apa-apa yang dia detect toksin tu, dia akan detox dulu. Dia tak kasih masuk dalam badan dulu. Okey. So selain tu, hati kita juga bertanggungjawab untuk menghasilkan jus empedu. So jus empedu ni sebenarnya penting untuk pencernaan lemak. So kalau kita tak ada jus empedu yang cukup, kita punya lemak susahlah nak cerna. So akan jadi masalah batu dalam empedu lah. Okay? So kalau batu dalam empedu tu actually ada kena-mengena dengan masalah hati jugalah. So hati yang berkait dengan jus empedu ni. Lepas tu hati juga dia memainkan peranan dalam menstabilkan gula dalam darah. Okey, kalau pankreas kalau kita pankreas, dia pun kawal atur juga. Dia hasilkan insulin kan untuk balancekan gula. Tapi actually bila insulin tu terlebih atau terkurang, hati yang akan take over. Okey, so macam kalau kita ada isu gula dalam darah, bukan pankreas sahaja yang main peranan. Hati pun main peranan juga. So kalau kita ada gula yang lebih, insulin kita dah keluarkan, tapi kita tak pakai semua sebagai tenaga, so hati kita akan simpan yang lebih tu sebagai lemak. So bila ada masa kita kurang gula dalam badan, hati yang sihat sepatutnya dia akan bakar balik lemak tadi yang disimpan tu, dia akan release balik sebagai energi. Okay, so badan kita ni sebenarnya dia boleh survive lah. Maksudnya itu orang kata kalau tak makan gula pun tak apa, sebab sebenarnya hati kita boleh adjust benda tu. Kalau hati kita sihat, dia tengok gula cukup ke tak cukup, dia boleh take over. Okay, ini kalau hati yang sihat lah. Selain tu, pankreas juga dia main peranan untuk kawal atur asid dalam perut. So tadi dalam perut ada asid kan. So antara organ yang main peranan untuk kawal atur asid dalam perut ni ialah pankreas. So perut kita dia tak boleh macam biasa lah, tak boleh terlebih, tak boleh terkurang kan. Kalau terkurang pun tak boleh. Actually orang gastrik kan, asid dia kurang tau, bukan terlebih. Asid dia kurang. Yang sakit tu sebab dinding perut tu dah rosak. Bukan sebab asid dia terlebih, tak. Dia jadi sakit tu sebab dinding perut dia rosak. So dia dah inflame, dah meradang semua kan. Itu yang rasa sakit. Tapi actually asid dia tak banyak pun, bukan terlebih asid pun. Asid dia sebenarnya terkurang. Tu yang kadang-kadang kalau orang gastrik boleh je makan apple cider vinegar, dia punya asid kurang. Okay, so sebenarnya dalam kita punya gastro-usus ni bukanlah melibatkan usus saja. Kalau tengok ada empedu, ada hati. Usus tu memang terang-terang lah kita ada melibatkan usus. Okay. So selepas usus kecil, okay, ada usus besar dan appendix. So appendix ni sebenarnya, kalau dulu-dulu kan, kita macam senang-senang je dengar orang operate buang appendix kan. Sebab kalau dah
ada jangkitan tu terpaksa buang lah. Tapi actually appendix ni, dia ada kerja dia. Okay, so baru-baru ni ada kajian, baru jumpa, dia kata appendix ni bila kita ada jangkitan ke atau kita makan banyak sangat antibiotik, di mana kita punya bakteria baik dalam usus dah banyak mati sebenarnya tugas appendix ni apa dia akan buat, dia akan beranakkan balik bakteria baik yang baru. Nampak tak? Dia punya kerja ni sebenarnya penting lah, sebab kalau kita dah tak sihat, makan banyak junk food semua, bakteria baik kita dah kurang. So sebenarnya appendix ni kerja dia akan beranakkan balik bakteria baik yang baru. So kalau kita dah tak ada appendix, kalau katakan dah buang lah kan, maksudnya kalau kita demam, makan banyak antibiotik, so kita terpaksa lah top up, cari probiotik daripada luar. Sebab kalau kita masih ada appendix tu, insyaAllah sebenarnya dia boleh kolonisekan balik bakteria baik yang baru, grup yang baru. Okay? So sebenarnya badan kita, kalau kita tengok tadi macam gula tu pun, bila hati kita, dia boleh jaga gula dalam darah kan. So badan kita ni dia buat memang untuk, dia boleh macam manage lah. Okay, apa tak cukup, dia akan cukupkan. So sebenarnya bakteria baik pun badan kita boleh buat sebenarnya dekat appendix lah. Tapi kalau dah buang, kuranglah satu fungsi. So kalau benda kita dah buang, apa-apa dah buang organ kan, so kita kenalah nak tak nak kena cari sumber luar supaya bakteria baik tu boleh datang balik. Okay, dia tak boleh nak expect tumbuh appendix baru pula kan. Okay, so kat usus besar pula, kerja dia tak banyak tau. Kerja dia, first dia akan serap saki-baki air. Okay, dekat usus besar tu sebelum dia jadi najis tu, dia akan, badan kita akan serap balik apa-apa air yang ada supaya dia jadi solid. Kedua, dia akan prepare najis untuk dibuang lah. Okay, ini tapi dekat usus besar ni lah banyak bakteria baik sebenarnya. Okay, sebab itu penting usus besar kita ni sebenarnya bersih, sebab kat situ dia ada banyak bakteria baik. Dan daripada usus besar ni saja, kalau ada masalah, bukan ada masalah, kat sinilah yang bermula banyak masalah dalam badan. Dekat tempat yang nampak macam kerja dia paling sikit ni, kerja dia cuma serap saki-baki air, lepas tu prepare najis untuk dibuang Tapi kat situlah dia punya akar umbi masalah penyakit-penyakit dalam badan kita. Okey, so tengok macam mana sembelit ni boleh jadi masalah kepada kita. So bila kita sembelit, okey, katakan kita sembelit berpanjangan So apa jadi bila kita sembelit? Kalau ingat kita punya siapa join yang kita punya last session, kita ada mention pasal najis yang sihat kan. So kalau kita sembelit berpanjangan, najis kita akan start mengeras ke dalam usus besar kita. Okay, so ni penting kalau kita ada apa-apa isu kesihatan, kita nak tengok kita ni sembelit teruk ke tak, cuba kita ingat balik bila kita punya masalah sembelit ni berlaku. Baru 2-3 bulan ke, atau dari zaman sekolah ke, atau bila? Cuba tengok. Sebab maksudnya makin lama kita sembelit, maksudnya kita punya usus besar tu makin kotor lah. Boleh imagine tak kalau budak kecil pun kadang-kadang, tadi saya baru jumpa ada satu ibu ni, anak dia sembelit teruk. Kadang-kadang dia kata dekat sebulan kadang tak buang air besar. So dia kata pergi x-ray pergi doktor x-ray perut, dah dekat sebulan tak buang air besar. Dia kata penuh. So usus besar tu penuh dengan najis. Ini budak kecil 3-4 tahun. Dia kata sembelit teruk. So bila pergi doktor check, buat scan x-ray, nampak najis tu penuh kat usus. Tapi doktor tak buat apa-apa lah. Doktor suruh balik makan sayur, fiber balik kan. Tapi ini budak kecil budak kecil punya sembelit. So kita imagine kalau yang dah puluh-puluh tahun ni, kalau sembelit tak tahulah macam mana kat dalam tu. Ni budak kecil sembelit pun dah penuh dia punya usus tu dengan najis. Okay, so bila dia besar, dia keras, itu lama-lama dia akan jadi masalah, macam-macam masalah. Lepas tu susah lagi nak keluar sebab dah keras kan. Itu lagi kalau kita kurang minum air, dia makin menjadilah. Okay, so bila najis terlalu lama dalam usus, dia akan start jadi radang. Sebab dia kotor kan, dia patutnya dah keluar dah. Ini benda dah sampah, kita dah tak nak dah. Badan kita patut dah buang, tapi dia tak buang. So apa jadi, dia akan, bila dia tak buang, dia akan start keluarkan angin, gas atau cecair. Yang sebenarnya bila najis ni mengeluarkan gas dan cecair ni, dia akan
tadi kat saluran usus kita tu ada saluran darah yang pergi ke hati semua kan. So badan kita akan absorb balik. Okay, so kotoran daripada najis yang patutnya dah buang ni, dia dah basi semua kan. So badan kita akan absorb balik. So apakah jadi? Startlah meradang. Itulah dia start meradang dan kemerosotan bakteria baik. Okay, bila dah start sembelit, next flow dia, usus kita start radang dan kita punya bakteria jahat banyaklah. Bakteria baik makin sikit. Ni yang dipanggil dysbiosis. Okay, dysbiosis ni bakteria baik dengan jahat tak balance. Tapi biasanya yang jahat tu lagi banyak, dia start lagi banyak. Dan kalau kita tak jaga makan, itu yang makin teruk lah efek dia pada kita punya badan. So kau tengok bawah ni bakteria jahat mula monopoli dan mula naik ke usus kecil. Tadi saya kata bakteria jahat, bakteria ni patut duduk kat usus besar tapi bila dia dah start jahat ni makan banyak, dia akan start naik. Dia dah buat radang semua dekat kita punya usus besar. Apa dia buat? Dia start naik ke atas. Dia pergi kat usus kecil. Kat usus kecil kita memang ada bakteria juga tapi tak banyak macam dekat usus besar. Tapi bila dia dah start buat hal dekat usus besar tu, dia dah settle buat radang semua kan. So dia cari tempat baru untuk buat radang. So dia akan start naik kat usus kecil kita. So kat situlah dia pergi kat usus kecil. Dia pergi juga dekat kita punya perut. So dia akan pergi dekat kita punya saluran-saluran yang atas tadi. Saluran gastro usus yang dekat bahagian atas. So apa jadi? Kita akan start dapat angin. Kita akan start dapat leaky gut. Kita akan start dapat gastritis. Dan lama-lama benda tu merosot. Mulalah dapat GERD. Mulalah dapat alahan makanan. Okey, ini daripada bakteria yang tak duduk diam tadi, dia start dah mencerobohi tempat-tempat yang dia tak patut duduk beramai-ramai. Okey. So nampak tak flow dia? Flow dia daripada sembelit tadi tu, dia start pergi kat perut, pergi kat usus. Okay, so usus bocor ni ialah leaky gut lah. Yang kita makan, kita ada alahan. Kita makan ada alahan. Okay. So bila dia dah pergi dekat perut tu, kita start ada gastritis jugalah. Keradangan dalam perut. So bila perut kita dah meradang, apa jadi? Fungsi pencernaan dekat perut tu terganggu lah sebab lapisan perut dia dah rosak. Okay, so kat situ kita akan senang sebu, kembung, makan banyak tak kenyang, makan banyak tak kenyang, makan sikit kenyang sebab angin banyak, minum sikit kenyang, angin banyak, bukan kenyang betul, dia kenyang angin sebenarnya. Kalau kita minum, kalau orang yang banyak angin dalam perut ni, dia minum air kan, dia rasa nak muntah sebab angin tu tolak-tolak. Okay, bukan kenyang bagus. Lepas tu apa jadi? Okay, so selain gastritis, usus bocor. Okay, so ini maksudnya kalau kita dah ada problem ni semua, kita kena tahu kita punya level apa ni? Level kesihatan perut tu dekat mana? Kejap. Hilang. Okay. So kalau usus bocor ni, apa jadi? Kita punya bakteria tadi kan dia dah naik dekat kita punya usus semua. Dekat usus kecil kan? So sekarang dia dah boleh masuk dalam saluran darah pula. Patutnya dia duduk dekat usus je. Tapi bila kita ada usus bocor ni, dipanggil leaky gut kita punya dinding usus tu dia dah start terbuka tau. Patutnya dinding tu rapat macam ni. Macam kubu kan. Rapat tak kasih musuh masuk. Tapi bila dah usus bocor, dinding tu dah terbuka. Nampak dia terbuka. So apa-apa yang tadi yang patut je stay in the intestines tu, dia dah start boleh, dia dah menceroboh masuk dalam kita punya saluran darah. Patutnya saluran darah kita ni serap nutrisi je daripada kita punya makanan. Tapi sekarang bakteria tu duduk masuk pula. Dan bila dia masuk, bakteria ni dia benda hidup kan. Dia ada dia punya, orang panggil macam bahan buangan lah. Dia akan keluarkan endotoksin. Dia akan keluarkan dia punya toksin apa semua. So itu yang kita bila makan ke apa, salah makan, dia akan jadi ada histamine attack. Okay, histamin ni sebenarnya dia adalah daripada kita punya sistem imun. Dia detect ada something wrong yang dalam kita punya saluran darah. Itu apa ni, benda ni patutnya tak duduk sini. So bila dia tengok ada bakteria ni dengan dia punya bahan-bahan kimia yang dibebaskan tu, so itu yang dia akan release histamin. Tapi actually histamin ni dia tak salah. Dia cuma sebab perut kita dah bermasalah, benda-benda yang dia patut tahan tu dapat lepas masuk. So sistem imun just buat kerja lah. Dia hantar askar dia untuk attack balik kan.
Tapi apa jadi, kita akan dapat macam satu reaksi alahan. Okay, so tapi kalau perut kita dah elok nanti insyaAllah, leaky gut ni elok, insyaAllah kita dah tak ada dah masalah dengan histamin ni. Okay, so histamin ni antaranya ialah macam kita salah makan angin, itu histamin attack lah. So benda tu patutnya tak lepas kita punya dinding usus kecil tu, sekarang dapat lepas. So kita punya sistem imun nak jagalah sebab dia detect ada penceroboh. Tapi actually histamin tu dia tak bersalah lah, dia cuma sering dipersalahkan. So ini sebenarnya masalah dia dekat perut kita, dinding perut kita. Dinding usus kecil kan dah rosak dah. Okay. So lepas tu next apa jadi, kita punya hati semakin terbeban. Sebab apa? Toksin dan dari usus yang patutnya ditapis tu kan, banyak sangat sekarang dengan bakteria yang tadi makan naik atas kan. So dia release banyak toksin, dia start membebankan hati kita. Okay, so bila hati kita toksin ni, dia dah jadi lebih bahaya lah sebab hati kita jaga kebersihan darah kita. Okay, ni kalau usus bocor lah. Okay. Nampak tak ni? Saya tunjuk sikit bagaimana apa ni? Bagaimana saluran-saluran darah daripada kita punya sistem penghadaman masuk ke dalam badan. Nampak tak? Ini usus besar, ini perut, ini ada usus kecil semua kan? Nampak tak? Dia punya saluran darah ni semua, nampak dia akan lalu dekat kita punya hati dulu. Ni hati. So hati ni macam tol lah. Macam daripada perut, usus ni semua, saluran darah ni macam highway. So diorang semua kena lalu tol dekat hati ni. Nak tak nak kena lalu. So kita tak boleh cakap kita makan fast food tu semua tak ada efek kat hati. Memang akan ada efek. Sebab apa-apa kita makan, memang akan lalu ke hati. Nampak ni? So kalau banyak benda yang bukan-bukan kita makan, yang first yang akan rosak actually selepas perut, ialah hati kita. Okay? Kalau ingat kita punya reverse healing sebelum ni, holistik, organ hati penting untuk darah yang bersih, penting untuk hormon yang stabil, penting untuk pembikinan protein yang sihat, penting untuk tadi kawal atur gula kan. Hati ni banyak sangat fungsi dia, lebih 500. Lepas tu immune system pun penting juga untuk maintain kita punya luar dan dalam. Tapi bila once kita punya hati dah start terbeban dengan toksin, apa jadi, dia tak dapat tapis dah lama-lama. So toksin akan start masuk dalam kita punya saluran darah. Okay, so hati ni dia memang kerja dia memang menapis. Tapi kalau kita tak jaga dia lama-lama, dia macam tol tu kan. Ramai sangat nak balik kampung kan, sampai orang rempur tol tu pun orang kata rosak dan semua lagi masuk. Dia tak dapat tapis lah siapa yang masuk ni. Maybe ada orang jahat kan. So hati ni walaupun dia penting, untuk jaga dia first memang balik pada kita punya gastro-usus juga. Sebab selagi kita punya gastro-usus ni bermasalah, kita tak dapat nak pastikan hati kita ni boleh jalankan kerja dengan baik. Hati ni satu kekurangan dia ialah bila dia tak sihat atau dia dah rosak, kita tak akan dapat detect awal-awal sebab dia dipanggil apa? Silent organ. Dia hanya kita akan tahu hati ni ada problem bila dia dah agak critical atau kronik. Maknanya dia dah betul-betul terbeban lama. Jadi dia dah macam memang dah rosak, baru kita akan tahu hati kita ada problem. Okay, tapi kalau macam kita ada simple tanda-tanda simple macam allergic pun, sebenarnya itu tanda hati kita dah terbeban. Sebab hati kita yang make sure kita punya darah bersih. So kalau dia dah terbeban, itu yang kita punya kadang-kadang kulit kita senang gatal-gatal. Okay, apa-apa allergic biasanya ada masalah dengan hati yang dah terbeban dengan toksin. Okay, nampak ni. Kadang kalau cakap tak ada gambar, kadang takut tak boleh imagine kan. So kau tengok sini nampak ni lah usus besar kita. Ini ada usus kecil kita. Sini kita punya perut nampak tak yang tanda biru ni. So semua daripada usus, daripada perut. Siapa tu share screen ni? Screen saya mana? Masya Allah. Sekejap technical error. Siapa punya screen tu buka tu. Okay, so tadi so apa-apa yang kita makan dekat perut, kat usus, dan juga termasuk kalau kita sembelit, najis-najis lama tu, dia akan masuk dalam perut, dia akan masuk ke hati. Okay, so
betapa mudahnya lah hati kita ni sebenarnya nak terbeban dengan toksin. Sebab semua memang kena lalu kat dia. Dia memang penting untuk kesihatan kita hati ni. Tapi nak pastikan dia hati, pastikan hati kita sihat, kita kena pastikan kita punya perut, usus, kita punya gastro usus ni sihat lah. So biasanya kita kena pastikan kita punya start dengan settle dulu kalau ada sembelit, settle dulu sembelit tu. Sebab selagi kat kita punya usus besar tu ada najis yang banyak, najis lama, najis yang sembelit, so kita punya gut flora akan kacau lah. So bila gut flora kacau tadi, angin pun susah settle, perut pun susah nak baik. So macam mana hati kita nak bersih kan? So kita kena, nak tak nak kena settle juga kita punya sembelit kalau ada. Okay, so nampak So ini daripada sembelit tadi, kita cerita pasal sembelit Daripada sembelit, next dia boleh jadi gastritis, boleh jadi usus yang bocor, iaitu leaky gut. Okay, lepas tu dia start bebankan hati kita. Bila hati kita dah terbeban, apa jadi? Lambatkan toksin dalam darah. Okay, so lambatkan toksin tadi, antara tandanya macam saya mention tadi ialah alergi. So apa-apa alergi yang kita ada sekarang bermaksud walaupun kita alergi tu daripada baby itu mungkin tanda-tanda hati kita dah ada problem sebenarnya. Kita tak payah tunggu ada diagnose masalah hati yang berat lah. Sebab hati ni memang terlibat dengan darah. So kalau kita ada isu yang macam darah tak bersih, kita kena buat sesuatu lah untuk bersihkan balik hati kita. Sebab dia memang, kalau hati kita rosak, memang kita punya darah satu badan akan jadi lambatkan toksin lah. Sebab hati yang memang kerja dia detox. Whatever kita makan, kerja hati lah untuk detox kita punya darah. Okay. Sebab kan ramai orang tak perasan yang hati ni kerja dia banyak dan dia senang rosak lah bila kita tak jaga makan, tak jaga terlebih ambil ubatan. Okay. So itu je untuk malam ni. Sekejap ni. Ada persoalan tak setakat ni pasal benda ni? Malam ni kita tak ada share pasal apa-apa pemakanan lah sebab dah selalu share kan. Malam ni kita lebih kepada just nak betul-betul faham macam mana daripada sembelit tu sebenarnya sembelit lah dia punya punca. Siapa tu angkat tangan tu? Irna ada soalan ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dapat soalan daripada downline. Dia tanya kalau anak dia tu daripada lahir-lahir kan memang dah ada alergi, dah ada eczema. Macam mana kita punya produk bantu masalah anak dia? Daripada lahir? Anak dia dah, walaupun dah umur dah 10 tahun pun masih tak settle lagi kan. Dia punya tu. Dah, itu je soalan dia. Dah. Okay, so ini yang apa yang saya pernah attend kelas lah yang ada doktor share. Dia kata actually macam alergi yang dapat masa berlahir masa lahir ni, dia kata cuba tengok balik diet atau mak ni masa pregnant. Okay, katakan mak dia masa pregnant ni memang tak jaga makan juga. Lepas tu maybe mak dia pun ada masalah alergi So benda tu sebenarnya boleh je reverse, insyaAllah tak ada masalah. Cuma bila dia dapat lagi awal tu, proses dia tu kena expect lagi lama. Sebab maksudnya dia dapat masalah tu daripada dalam perut Maksudnya dia pass down daripada mak dia punya isu-isu masa mak dia tengah pregnant atau before pregnant. Sebab ada hari tu, kes tu, dia pass down daripada nenek tau. Nenek dia alergi. Dan bila nenek dia pregnant, nenek dia just makan macam biasa, means tak detox, tak ada apa-apa usaha untuk reverse kesihatan sebab biasalah kita bukan semua orang tahu pasal benda ni kan. Kadang tahu lambat kan. Tapi means daripada beberapa generasi tu, penyakit tu boleh pass down sebab dia dah duduk dalam kita punya DNA. Tapi kalau kita faham macam Lindsay dia actually boleh detox deep dalam sel. Dan sebenarnya kalau ikut doktor-doktor yang kongsi pasal pemakanan ni, penyakit yang dibawa oleh genetik sekalipun ada 60 to 70% of chances untuk reverse. Maksudnya peluang dia untuk reverse walaupun dia dapat masa dalam perut agak besar lah, bukan tak ada langsung. Maksudnya bukanlah 100% boleh ada kemungkinan nak reverse tu. Tapi chances dia untuk reverse walaupun dia dapat
penyakit tu pada mak dia masa dalam perut maksudnya chances tu still ada. Cuma mungkin dia punya diet tu memang kena strict betul lah. Sebab kita ada je yang lahir-lahir eczema, lepas tu jaga makan semua dibantu kan. So Lindsay memang dia masuk dalam sel kan. Dia bantu balik dalam kan, dia bukan setakat dekat surface. Dia masuk dalam sel. So itu yang kita punya lagi penting lah. Dia memang akan dapat alter yang kita punya DNA bawa penyakit tu. Kalau faham macam mana Lindsay bekerja lah. Tapi kalau detox kesihatan pun, jangan cakap Lindsay. Kalau kita detox yang betul-betul jaga makan tu pun ada chances to reverse. So kalau dengan Lindsay, insyaAllah chances tu lebih besar lah sebab kita tahu macam mana Lindsay kita bekerja kan. Dia betul-betul cuci sel, betul-betul detox. So kalau dia dah detox, dia dah keluarkan sel yang bawa genetik sakit tu. So bila dia tumbuh sel-sel yang baru, yang lebih sihat, so insyaAllah penyakit tu pun dapat diselesaikan lah. Dia kecuali congenital yang macam memang ada benda-benda tumbuh tak lengkap kan. Tapi kalau setakat alergi tu insyaAllah masih ada harapan untuk reverse lah. Cuma mak dia kena betul-betul make sure jagalah. Jaga makan dan kalau makan Lindsay tu make sure jaga makan sambil makan junk food. Jelas tak dia punya penerangan tu? So, kalau daripada kecil tu biasanya lagi susah lah sebab dia dalam perut kan. Maksudnya dia pass down by genetics. Tapi dia punya possibility untuk reverse tu tetap ada sebab kita boleh tengok banyak kajian sekarang share benda-benda yang genetik ni pun ada percentage yang agak tinggi untuk reverse kalau betul-betul jaga makan semualah. Bukan tak ada langsung. Dia kecil manis pun cakap genetik kadang kan. Macam mana tu? Okey Luna. Jelas tak penerangan tu? Pasal Lindsay lah. Jelas, thank you. Okay. Syama-syama. Okay, so selain tu ada siapa-siapa ada soalan tak? Ada siapa masuk lambat? Ada benda miss tak? So dia penting lah kalau kita nak apa-apa nak reverse apa-apa isu, kita kena start dengan perut. So first perut tu kita kena make sure kita membuang tu lancar lah. Macam sembelit ni actually bukan je kalau kita membuang hari-hari pun. Tadi ada orang tanya, dia kata dia buang hari-hari, so dia tak sembelit lah. Actually tak juga. Kalau kita membuang hari-hari, tapi pembuangan kita, contoh kita spend lama dekat toilet, spend masa maksudnya kat situ ada something wrong. Pembuangan yang sihat walaupun hari-hari, dia patutnya tak lama, patutnya sekejap, cepat, dah selesai buang tu kita tak rasa macam nak kena masuk toilet balik. Tak ada. Kalau ada rasa macam nak kena masuk toilet balik atau cerit semua tu itu semua pembuangan yang tak betul lagi. Okay, so yang kira tak sembelit ni kita buang, kita selesai tu lega, settle dan cepatlah. Kalau lama-lama tu tak, dia sebenarnya bukan pembuangan yang elok. Kalau berjam-jam boleh baca buku semua dan tandas tu sebenarnya something wrong lah dengan pembuangan kita. Okay. So kadang kalau kita ada masalah yang kritikal ni, kadang sembelit kita daripada zaman sekolah kita tak perasan. Sebab bila kita muda, kita biasanya jahil sikit buat pembuangan ni. So kita kadang tak terlepas pandang yang zaman-zaman muda kita ni. So kadang-kadang yang banyak dalam badan kita ni bukan racun baru tau. Kadang yang kita dah makan dulu-dulu. So dia sekarang dia baru keluar. Sebab dulu kita makan, dia duduk dalam badan kita kan. So sekarang kita dah start berusia ni, baru penyakit start keluar. So penyakit ni dia tak jadi dalam 1-2 hari. Dia biasa ambil masa banyak tahun. Macam kecil manis pun actually dia ambil masa 10 hingga 15 tahun untuk develop. Dia bukan macam 3 tahun ni kita makan gula tiba-tiba dapat kecil manis. Tak. Dia akan ambil masa memang lama lah sebenarnya. So kalau kita dapat kecil manis ni, kita kan tahu, aku punya badan dah start rosak ni dah 10 tahun, dah 12 tahun. Bukan macam suddenly tiba-tiba 2-3 tahun ni, tak. Dia ambil masa sangat lama sebenarnya. Tapi sekarang kalau kita jumpa doktor, kita boleh minta untuk check insulin Jadi sebelum kita confirm diabetes, kita punya badan insulin tinggi tau, dia panggil insulin resistance. So sebenarnya tahun-tahun yang banyak ni, kalau kita check gula kita tak tinggi. Tapi kalau kita minta doktor check insulin tu, insulin mungkin tinggi. Tapi biasanya doktor tak check kalau kita tak minta. Tu kalau kita dah confirm ada kecil manis tu, maksudnya badan kita dah
banyak tahun banyak tahun dia dah start merosot lah. Cuma kita tak perasan sebab mungkin masih muda. Masa tua ni memang dia rasa berat sikit lah. Baru nak rasa berat Okay. So faham yang tadi semua? Pasal hati semua. So sangat penting lah jaga kesihatan kita daripada ni appendix pun. Kalau boleh selagi ada appendix tu jagalah. Dia main peranan yang penting. Okay. So saya sebenarnya macam dah habis ni. Ada apa lagi tak sebelum kita tutup majlis malam ni? Ada persoalan tak? Pasal perut ke pasal apa? Sama-sama Fatimah Nabila, thank you untuk masa anda.